Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yudlil faman hadiya lahu. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'da. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa ruhina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-khalil ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ada hubungan. Alhamdulillah, di atas kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala dapat bertemu kita dalam kuliah mingguan ini, mingguan untuk kita menggarap ilmu Allah Ta'ala yang telah disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama salaf, dan orang-orang yang mengikuti pengajian. Semoga apa yang kita pelajari itu dapat kita amalkan dan dijadikan kepada kita, untuk diri kita, untuk anak-anak kita, masyarakat kita. Wa anfusakum wa ahlikum nara. Jadilah diri kamu dan ahli kamu daripada bahan api neraka. Jadi kita belajar ni untuk mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Saya mengajar, memberikan ilmu supaya saya juga dapat memperbaiki diri. Tuan-tuan dan perempuan yang dengar ini juga mengambil keiktibaran dan kita beramal dengan dia. Jadi bila banyak sangat minta mohon dan tulis tahu juga. Saya teringat waktu saya mengajar dulu sekolah, datanglah pegawai daripada Kementerian Pelajaran untuk mengambil saya mengajar. Saya kata, kenapa ambil saya? Mungkin saya ada mengajar tak betul ke? Tak ada, kata. Ustaz di antara guru terbaik di Malaysia. Jadi saya ni pengajar terbaik lah ni. Okey lah. Jadi kita sampai pada peringkat bagaimana pendidikan atau syariat yang diberikan kepada anak-anak yang dilahirkan, sampailah dia, kita dah bincangkan sampailah dia bercukur rambut. InsyaAllah malam ni kita ambil yang terakhir itu perkara berkaitan dengan berkhitan. Orang Melayu kata sunat. Dan tempat nanti kita akan bincangkan tentang pendidikan awal kanak-kanak, bagaimana kita melakukan ma'rifatullah, mengenal Allah kepada anak-anak kita. Jadi kalau kita nak mengajar anak kita tentang ma'rifatullah, tentulah kita mesti ada ilmu. Yang betul untuk kita mengajar bagaimana kita nak memahamkan anak-anak kita tentang bagaimana mengenal Allah Ta'ala, sifat-sifatnya, perkara-perkara yang berkaitan dengan sifat uluhiyah, rububiyah, perkara-perkara berkaitan dengan asma'ul husna, sifat-sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Itu semua perlu kita ketahui sebagai seorang ibu bapa, supaya anak-anak kita jangan terlepas daripada perkara-perkara wajib ini. Kadang-kadang kita terlupa. Kita lebih suka anak-anak kita pandai matematik, suka anak-anak kita pandai perkara berkaitan dengan seni, muzik dan sebagainya. Tapi perkara berkaitan dengan akidah, anak-anak ni tak ada jaga.
Sebab itulah kalau kita lihat dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara utama yang diajar ketika Islam sampai itu ialah tentang memperkukuhkan akidah. Daripada awal Nabi berdakwah sampai Nabi berhijrah, perkara yang diterangkan, yang dijelaskan, yang dimantapkan ialah perkara berkaitan dengan akidah. Sebab tu ayat yang diturunkan daripada awal, dia punya ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat di bulan Mekah, semuanya menjelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan ketuhanan, kerasulan, dosa, pahala, syurga, neraka. Supaya bila saja sampai peringkat yang kedua, iaitu fasa kedua hijrah Nabi ke Madinah, maka dilangsungkan tentang perkara berkaitan dengan syariat, maka umat Islam ketika itu tidak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab apa? Dah mantap akidah. Bila akidah mantap, bila syariat datang, suruh semayang, suruh puasa, dia puasa, bayar zakat, supaya semua perkara yang dihalalkan, yang diharam tu dapat dilaksanakan sebab akidah dah mantap. Itu juga kita dengan anak-anak kita. Kalau masa kecil kita tak mantap ke akidah dia, bila dia dah besar, kita nak suruh semayang, tak semayang, dia tak nampak kepercayaan itu. Sebab tu kita dalam kuliah ni kita menekankan perkara-perkara begini, supaya kita ada ilmu dan kita dapat ajar anak-anak kita, kita dapat persembahkan kepada anak kita dengan cara yang betul. Baik, tentang berkhitan ni atau berkhitan, apa hukum kita berkhitan anak-anak kita? Kita dulu bapak kita lah. Kenapa dulu bila berkhitan ni diadakan majlis besar-besaran dulu? Saya ingat saya dulu kecil, saya berkhitan umur darjah 4. Memang besar-besaran cek pompa. Sekarang ni pergi klinik, pergi yang habis kita. Dia tak tahu tentang nilai khitan itu, nilai sunat itu penting. Jadi kita pun sekarang begitulah ambil mudah ya. Walaupun kita suruh anak kita berkhitan, tetapi meraihkannya tidak menjadi satu perkara yang dominan dalam masyarakat sekarang. Baiklah, khitan ini maknanya kita memotong sedikit kulit yang meliputi bahagian belakang lelaki dan bahagian lebihan perempuan itu. Jadi ada dua pandangan tentang khitan lelaki dan khitan wanita. Jumhur ulama mengatakan, kalau kita mazhab Syafi'i ini mengatakan bahawa berkhitan bagi lelaki ini wajib. Walaupun namanya sunat. Namanya sunat, hukumnya wajib. Adakah kita semayang? Kan, walaupun doa kunut itu sunat dalam solat subuh, tetapi membacanya dengan betul adalah wajib. Walaupun membaca tahiyat awal dalam sembahyang itu adalah sunat abaan, tetapi menyebutnya adalah wajib. At-tahiyatul mubarakatuh, tak lihat tahiyat mubarakatuh. Apa sebab wajib macam tu? Sunat dalam tahiyat awal dalam sembahyang, tetapi wajib membacanya. Itu juga Allahumma hdini fiman hadait, tak lihat? La ilaha illallah. Kita mendengar, kenapa tidak? Sunat hukum, tapi bacanya wajib. Sembahyang tarawih hukumnya sunat, tapi melaksanakannya dengan betul adalah wajib. Kena dua rakaat tak boleh lah buat seperti kita. Ada sunat. Baca Quran pun sunat, tapi membacanya waratilil Quran tartila, baca Quran tu dengan tertil, wajib. Baca sunat, tapi membacanya dengan betul adalah wajib. Itu juga dengan khitan ini. Tapi bagi perempuan jatuh sunat.
Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang 5 perkara yang perlu menjadi fitrah pada manusia. Fitrah. Al-fitratu hamsun atau hamsun min al-fitrah. Al-hitan wal-istidad wa nadful idh wa taqallumul akhbar wa qasus syari. Nabi kata ada fitrah tu ada 5 perkara ataupun 5 bentuk fitrah. Fitrah maknanya yang menjadi kebiasaan kepada manusia. Satu perkara yang Allah Taala dah tentukan, fitrah itu. Pertama, al-hitan. Al-hitan maknanya berkhatam, bersunat dalam bahasa Melayu. Wal-iftidad, mencukur bulu kemaluan, atau kita lebih tepat kata bulu ari-ari. Sebab agama ni jangan kita kata ada sebutan tak, yang orang kata ini dalam Islam tidak, dia lebih terus terang. Kalau belajar sains kat sekolah lagi terus terang. Jadi kita sini pun kena sebut juga yang mencukur bulu ari-ari, baik lelaki atau perempuan. Ada orang tanya saya, bulu ari-ari itu apa? Bulu ari-ari itulah berkaitan dengan kemaluan lelaki dan perempuan. Kemudian wanadful ibtuqi, maknanya mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak dicabut, jangan cukur. Cukur tak sunat. Sunat dia tu cabut. Bulu ketiak tak boleh cukur, dia kena cabut. Sunat. Otak kelimun asfar, memotong kuku. Potong kuku, sunat. Saya teringat bab potong kuku ni. Saya baca dalam satu majalah bagaimana ada seorang Jepun, dia masuk Islam. Satu hari dia sedang menunggu kereta api. Kalau Jepun memang kerja semua dia banyak naik kereta api. Sedang menunggu kereta api tu, dia ternampak ada satu orang sedang memotong kuku. Orang ni dia kata bukan orang Jepun. Dia tengok muka tu macam muka orang Pakistan. Orang Pakistan ni kelebihannya mana negara dia pergi buka restoran. Itu kelebihan orang Pakistan. Jadi dia pun ketik buku. Dia tengok untuk ketik buku sudah foto daripada jari kelingking ni sampai ke jari ni telunjuk, kemudian sebelah kiri pula lagi, dimulakan sebelah kanan, lepas tu sebelah kiri sampai habis, lepas tu dimatikan dengan jari sebelah kanan. Itu juga yang jadi kaki. Dia pun cantik orang ni potong kuku. Potong kuku ni cantik. Jadi dia tanya tuan, kata, siapa yang ajar tuan potong kuku? Dia kata Nabi aku ajar. Nabi tuan kata, Nabi tu sama nama Muhammad. Tuan ni agama apa? Islam. Jadi dia terpanggil. Mudah saja. Kalau potong kuku ni cara yang macam tu nampak cantik, tentu agama yang dibawa cantik. Lalu dia tanpa banyak cara, dia ajak orang tu ajarkan tentang Islam, lalu dia buat Islam, dia tiada sakit api. Sebab apa? Dia terpergun dengan cara orang tu memotong kuku. Jadi Islam ni ditunjukkan dengan dakwah. Itu dia panggil dakwah bilhal. Tunjuk pada orang. Dia dapat tunjuk pada orang yang baik, maka orang dapat lihat yang baik itu, maka yang baik itulah yang dijadikan teladan. Jadi kita nak macam itulah. Jadi orang lihat, orang Islam tengok cantiknya Islam tu, fitrahnya, potong kuku. Jangan potong pakai entar tu, sebab tu orang dulu kalau malam-malam ni tak dibenarkan potong kuku, sebab orang dulu dia potong kuku bukan pakai kuku. Dulu pakai pisau jilid tu. Kan? Sebab tu tak boleh buat waktu malam. Berita pula goyang. Tak nampak, jadi berdarah. Dia manik, ambil lah. Jadi sebab tu dia suruh waktu siap. Tak ada hikmah dia. Potong kuku, sunat potong kuku. Dan yang terakhir, waqasus syarif, dan menggunting misai ataupun mengemaskan misai. Misai ni kita kemaskan, kumis tu.
Cantik kan. Itu fitrah. Jadi kita ambil fitrah tentang berkhitan. Yang lain itu tuan-tuan mungkin tak faham. Nabi kata al-khitan sunnatul rijal muqarramatun lin-nisa. Ini pendapat orang yang mengatakan hukum khitan ini ialah sunat. Sebab Nabi kata khitan itu disunatkan bagi kaum lelaki. Al-khitan sunnatul rijal muqarramatun lin-nisa, dan dimuliakan bagi kaum wanita. Jadi pada lelaki sunat, pada perempuan dimuliakan. Maknanya dimuliakan, lebih baik dia bersunat daripada tak sunat. Itu beza. Tetapi ada pendapat mengatakan dia wajib. Imam Syafi'i itu wajib berdasarkan kepada hadis ini. Ada satu lagi hadis yang dibawa daripada Imam Az-Zuhri, bahawa Nabi SAW pernah bersabda, man aslama falyatahannabil wa in kana khabiran. Bagi sesiapa masuk Islam, wajiblah dia berkhitan sekalipun dia sudah dewasa. Maknanya orang Islam, kalau yang bukan Islam masuk Islam, wajib berkhitan. Maknanya orang Islam tentulah lebih wajib berkhitan. Jadi maknanya Imam Syafi'i mengambil asas kepada kewajipan bersunat itu berdasarkan kepada hadis ini. Jadi kita yang berpegang pada mazhab Syafi'i kena ikutlah. Sebab tu kita disunatkan, kita diwajibkan anak-anak kita bersunat. Digalakkan tempoh sunat tu daripada dia lahir sampailah sebelum dia balik. Balik orang lelaki berapa tahun? Biasanya 12, tak? Biasa tu dah mula mimpi dah tu. Kita tanya anak-anak kita ni, jangan kita senyap tengok, ya anak aku ni macam nampak macam dah menggatal ni. Kau dah balik ke belum? Dia dah belajar kat sekolah? Dia kata sudah. Sudah aku tak kata dengan kau lagi. Jadi kena lihat pembesaran anak. Biasanya anak-anak ni kalau dia kecil-kecil ni, kalau dia dah sunat, dia akan membesar lebih cepat. Itu di antara hikmah kita sunatkan anak. Kalau kita tengok anak kita kecil jadi kita elok kita sunatkan dia supaya pembesaran dia menjadi lebih sempurna. Sebab ada isunya ialah kemaluannya banyak, tidak disunatkan, jadi banyak selaput, menyebabkan penyakit dan mudah kena kanser prostat. Itu kelebihan kita berkhitan, bersunat. Di samping mengawal hawa nafsu. Rupanya kalau kita bersunat ini, nafsu nak melakukan perkara-perkara berkaitan dengan seks ni dapat dikawal. Sebab kalau dia pakai pakaian tu dia tak berlaku satu dipanggil menyebabkan rangsangan. Tapi kalau dia tidak bersunat, dia akan sentiasa mendatangkan hawa nafsu untuk melakukan zina, melakukan perkara yang tak bagus, tak baik. Sebab apa? Sebab dia tidak benda Allah tu tidak disunatkan, menyebabkan pelongsong ujung itu menjadikan dia orang yang tidak sempurna dari segi akal. Rupanya akal kita dia bersama begitu. Saya dah terangkan dulu tentang bagaimana manusia beza dengan binatang, kan? Manusia cari makan, macam mana kita cari makan, kita tidak letakkan kemaluan kita di atas daripada akal kita. Tapi kalau binatang, dia makan ke dia cari makan, dia punya kemaluan mesti di atas, kepalanya ni di bawah. Kan? Lembu, kerbau, kambing, ayam, itik, dia kalau cari makan, macam mana? Dia mesti duduk ke bawah. Sedangkan kemaluannya di mana? Di atas. Mana nafsu dia lebih daripada akal dia. Sebab itulah Islam meletakkan manusia itu tinggi. Sebab apa? Sebab akal manusia itu mesti duduk di atas. Walau macam mana dia cari makan ke apa ke dia makan, kemaluannya mesti duduk di bawah, kepalanya mesti di atas. Kecuali bila? Kecuali dia sujud pada Allah. Di situ akal kau letak di dalam Allah. Manusia
dikawal oleh Allah Ta'ala ketika itu. Ketika kita sujud pada Allah Ta'ala, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu lebih mulia daripada manusia. Dah hitam, Kalau masyarakat Arab, kalau berhitan perempuan ini, dia cuma cocokkan dengan jarum saja. Sebab itulah kalau masyarakat Arab ni berhitan perempuan, dia tak perlu hantar pada tempat lain, mak dia boleh buat sendiri. Itu dia mencocokkan bagian hujung perempuan yang lebihan itu dengan jarum saja. Jarum itu dipanaskan lalu dicocok, cukup. Kalau orang Melayu ni kita potong sikit, itu jarum perempuan lah. Tapi kalau kita tak nak sunatkan dia pun tak apa. Tetapi kalau kita mughrammatul linnas, kemuliaan kepada perempuan, muliakanlah anak kita tu dengan kita sunatkan dengan cara yang sekurang-kurangnya mencocokkan bahagian lebihan hujung tu dengan jarum dia. Itu biar mak dia buat dan neneknya dan bapak pandai-pandai buat. Bahagian-bahagian tertentu. Itu dia. Baik, saya rasa bahagian hitam tu boleh faham. Semua kita dah lalui. Jadi ada orang tanya saya, Ustaz macam mana orang muka Islam jadi dah jelaskan. Kalau dia masuk Islam walaupun dewasa, dia tetap digunakan sunat. Kecuali kalau dia ikut mazhab lain, Hanafi ke Maliki ke apa ke, itu disunatkan. Macam kita, sunat itu diwajibkan. Hitam itu diwajibkan. Sebab ada hikmah-hikmah yang telah saya sebutkan tadi. Baik. Sekarang kita balik pada peringkat yang kedua, dipanggil pendidikan awal kanak-kanak. Pendidikan awal kanak-kanak. Dalam kitab yang ditulis Ustaz Ismail Kamu ni, hidup bersyariat. Perkara utama dalam bab pendidikan awal kanak-kanak ni ialah perkara yang berkaitan dengan ma'rifatullah. Dipanggil mengenal Allah. Macam mana kita nak fahamkan anak-anak kita, kita nak fahamkan diri kita, isteri kita, anak-anak kita, masyarakat kita, orang di bawah tanggungjawab kita, tentang perkara berkaitan dengan agama. Yang pertama sekali dipanggil awal din ma'rifatullah. Awal agama itu ialah mengenal Allah. Macam mana kita nak mengenal Allah? Sedangkan Allah itu tidak ada rupa. Kita dengar baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah yang esa. Nak terangkan yang esa. Esa itu macam mana? Tunggal. Kita tak boleh sebut Allah itu satu. Kalau sebut satu maknanya ada dua. Kita kena sebut Allah tu esa. Dia sebut esa maknanya dia tunggal, tak ada lagi lah. Allah saja tempat kita minta. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Maknanya Allah Ta'ala sifatnya tak sama seperti yang dipahamkan oleh orang-orang Kristian, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Orang-orang yang Nasrani menganggap bahawa Nabi Isa tu anak Tuhan. Tuhan tu ada anak namanya Isa. Yang orang Kristian kata sekali Jesus. Jesus itu selalu gelaran kepada Nabi Isa. Nabi Isa gelaran dalam Quran sebut Al-Masih. Al-Masih Ibnu Maryam. Masih anak Maryam. Maryam itu adalah Nabi Isa. Orang Kristian kata Jesus. Kalau kita lihat sekarang ni bagaimana orang Kristian akhirnya dia tak kata Tuhan, sembah Tuhan, dia kata sembah Jesus. Itu dah satu penyelewengan dalam akidah. Kalau betul lah dia memuliakan Allah, dia nak gunakan kalimat Allah itu, jadi dia kena sembah Allah. Tapi kenapa dalam banyak perkara dia tak kata dia sembah Allah, dia sembah Jesus? Jadi dah terkeliru di situ. Penggunaan kalimat Allah tu tak begitu tepat. Sebab Allah jelaskan dalam Quran, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah tu esa. Allah yang kita nak sembah tu esa. Bukan dua, bukan tiga, tak ada sifat tiga. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak ada seimbang dengan sesuatu pun. Dia tidak boleh diseimbangkan, disamakan dengan sesuatu pun. Ini berkaitan
perkara berkaitan dengan agama Buddha dan Hindu, atau musyrik berhala, menyembah matahari, bulan, bintang. Kan? Kalau orang Melayu dulu, zaman kita, zaman datuk nenek moyang kita, animisme, semangat, percaya kepada semangat, roh. Itu perbezaan akidah. Sebab tu kita kena jelaskan kepada anak-anak kita yang kita kata Allah itu ialah Allahul Ahad, Allah yang Esa. Jadi kita kena jelaskan. Bila kata Allah yang Esa, itulah dipanggil awaluddin ma'rifatullah. Perkara utama tentang agama itu ialah kita mengenal Allah. Mengenal Allah pada zatnya. Apa yang kita lihat itu ialah apa yang dicipta oleh Allah. Langit, bumi, matahari, bulan, bintang ini merupakan perkara yang Allah cipta supaya manusia dapat lihat bahawa itulah ciptaan Allah dan membuktikan bahawa Allah Ta'ala itu wujud, ada. Orang kata, macam mana Allah Ta'ala itu ada? Saya dulu dah buat apa contoh. Bagaimana Imam Hanafi ni, Abu Hanifah ni, dia daripada kecil sangat terkenal dengan dia punya isbat dia, pengkiran yang cekap, sabit, cerdas. Ketika dia berumur 14 tahun, dia telah dipanggil oleh seorang raja daripada sebelah utara Afghanistan ni. Hampir dekat dengan di Afghanistan, iaitu Bukhara. Raja panggil dia sebab kehebatannya. Sedangkan dia tak Islam lagi waktu tu kerja di Bukhara tu. Kan ni Bukhara dipunyai sebagai Kazakhstan. Panggil. Dia kata, wahai Abu Hanifah, dia kata, engkau mengatakan bahawa dunia ni ada Tuhan, kata, ada Allah, Tuhan. Cuba kau buktikan pada aku bagaimana wujudnya Tuhan itu, adanya Tuhan itu. Atau Abu Hanifah kata, cuba Tuhan lihat kepada keadaan sekitar ini. Tuan rasa ada tak angin yang bertiup? Ada tak? Tuan nampak dia? Tak nampak. Ada tak? Ada. Begitu Allah. Kita dapat rasa dalam diri kita, tetapi kita tidak dapat melihat dia. Dia tak buat hati lagi. Jadi bila tak puas hati, Abu Hanifah pun ambil lah, mintalah 2 gelas kawan, 2 gelas, 2 buah kawan, 2 apa? 2 biji gelas. 1 gelas dan 3 gelas dia minta. 1 gelas air kosong, 1 gelas lagi air susu, dan 1 gelas kosong. Dia tanya, wahai Tuhan, Tuanku, Raja yang mulia, yang ni apa? Ini air kosong lah. Air kosong. Yang ni susu. Itu nampak. Sekarang ni saya campurkan. Dia masukkan air kosong separuh, dia masukkan susu separuh. Lepas tu tunjuk, tuan ini sekarang ni apa? Air susu dia tak? Yang mana air, yang mana susu? Dalam tu lah, dalam tu ada air, tu dalam susu. Ya, yang mana air, mana susu? Tak dapat buktikan. Tapi dia ada tak? Dia ada. Begitulah Allah Ta'ala ada. Kau tidak boleh buktikan tentang bagaimana rupa Tuhan, macam mana keadaan Tuhan, tetapi Tuhan dapat rasakan yang dia Tuhan. Kalau kita sekali banyak kan? Dia beri contoh. Jadi kita melihat, mengenalkan Allah Ta'ala ni. Kalau kepada orang yang tidak dipercaya, wajib akal tu, dia panggil ilmu akal, hukum akal tu penting. Tapi bagi orang beriman, dia mesti letakkan Al-Quran dan Hadis sebagai dalil nakal, nakli, dalil yang berasaskan kepada Al-Quran dan Hadis, sunnah Nabi SAW, untuk membuktikan bahawa wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara pertama yang kita kena berikan kepada anak-anak kita. Sebab tu kita tengok orang dulu, bila dia buatkan anak-anak, macam mana? Dia wirid
Dizikir. La ilaha illallah. Kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi Muhammad ya Rasulullah. Dikenalkan la ilaha illallah dalam buat itu. Utubul ilma minal mahdi ila lahdi. Sampai ilmu pada anak tu, dari kita tuntut ilmu daripada buayan sampai liang lahat. Buayan tu kita waktu kecil, dia lahat waktu nak mati. Talqin yang dibaca tu untuk semati, walaupun dari segi hakikat untuk semati, tapi nak dengar oleh yang hidup. Kalau orang kata talqin ni tak ada, bid'ah, bohong lah. Sebab Nabi talqin ni mengikut keadaan suasana. Nama Rasulullah talqin ni mudah aja. Satu hari sahabat Nabi wafat, Nabi ziarah, lalu Nabi ambil pelepah kurma, lalu dicucuk. Maka dia kata, wahai sahabat tu akan datang dua malaikat. Itu je talqin ni. Faham tak? Tapi kita sekali kenapa kita nak sebut? Datanglah dua malaikat pada kau, dia kata, remah buka mana Nabi kau. Undianlah tentang apa tu hukum-hukum semua, percaya keyakinan. Sebab apa? Untuk memberi keinsapan kepada orang yang hidup. Sebab tu kewajipan kita, dan hadis kata ada 5 kewajipan Muslim ke atas Muslim lain. Antaranya di ujung tu dia menghantar jenazah sampai ke kubur. Tujuannya apa? Supaya tengok ayat itu, tengok dengan talqin itu, supaya jadi hisab pada kita. Itu tujuannya. Jadi kita ajar anak kita begitulah. Daripada buayan tu kita dah mula ajar dia guna zikir-zikir. Ini sambil-sambil tengok TV, sambil-sambil bunyi ustaz, nyanyi lagu dangdut. Tumpah seair. Jadi budak tu pun dia dah besar gitulah. Waktu kita timang anak kita, gitu je. Timang, sayang, timang, astagfirullah, la ilaha illallah. Tapi kalau timang-timang, ajak, jadi duduk, sayang, joget, dangkung, jadilah perempuan joget. Kita perkenalkan Allah Ta'ala. Ma'rifatullah tu, ilmu Allah Ta'ala, mengenal Allah, kita kena ajar. Yang kita kena terangkan kepadanya ialah tentang sifat Allah. Zat Allah tak boleh terangkan. Sebab zat Allah Ta'ala ini benda yang tak boleh dijelaskan. Yang boleh jelas sifat Allah. Sifat Allah Ta'ala itu ada 41. Semua sifat iman itu, kalau kita belajar apa tu tentang simpulan iman, sifat-sifat iman tu ada 50. 41 ada pada sifat Allah, 9 ada pada sifat Rasul. Itu kita kena beritahu. Jadi mengenal Allah Ta'ala tadi bukan mengenal pada zatnya. Nabi pernah pesan dalam hadisnya, la ufakiru ala zatillah, ufakiru ala halqillah. Jangan kamu fikir tentang zat Allah, macam mana rupa Allah ni apa semua. Lama-lama kita jadi orang sufasta'iyah, orang yang banyak berkira-kira yang akhirnya tak beriman kepada Allah Ta'ala. Ini yang banyak ilmu sesat, ajaran sesat. Termasuklah Tuan Harun ni, ajaran sesat Tuan Harun. Harun tu Tuhan. Berat ni, yang tak belajar akidah ni. Dan macam mana orang boleh percaya? Sebab orang yang percaya kepada mereka ni bukan orang yang ada asas agama. Saya garanti. Orang ada asas agama tak akan terpengaruh dengan benda-benda begini. Dia masalah orang yang tak ada asas agama. Dia dah insaf. Bila dia dah insaf, dia nak kembali, tetapi dia terambil benda lain. Macam orang lemas. Orang lemas ini bila dia lemas, dia akan pegang apa benda sekalipun. Kalau dia pegang, dapat pegang kayu ke pokok dalam kayu, dalam kayu dia pegang. Kalau nasib dia baik, adalah pokok kecil dapat dia pegang. Tapi kalau itu buaya, macam dia nampak macam apa,
batang kayu, ni rupanya buaya. Buaya pun ngap dia. Begitu orang lemah akidah. Dalam keadaan dia nakkan agama, tiba-tiba yang mengajar ialah orang-orang yang mengambil kesempatan daripada keadaan itu. Maka dia jadilah sesat barat. Dulu kita digemparkan dengan Rasul Melayu Al-Kahal pada Gunung Kelak Selangor. Saya tengok dia video dia bagi dia pergi mahkamah, pakai baju batik isap pokok sambil menunggu hukuman. Itu Tuhan Melayu. Ni Nabi Melayu. Itu pada orang percaya. Itu Nabi itu, tuan-tuan tak faham. Nabi Muhammad memang Rasul, tapi ini Rasul Melayu, dia kata. Nampak? Ada Nabi dia kata lah, Nabi abang ni tiada Nabi sebab tak ni berlaku kerana kekurangan kita, kelemahan kita dari sudut akidah. Kalau betul akidah mereka awal, dia akan selesai. Sebab tu untuk kata kalau kita faham, bila kita sesat di ujung jalan, kita boleh kembali kepada jalan sebab kita ada asasnya. Tapi asas tak ada. Minat agama tiba-tiba ambil tengah-tengah, ambil tasawuf. Tiba-tiba dia balik kampung dengan dirubah, dengan serban, dengan zikirnya apa semua. Wah, hebatlah kau. Tapi dia ambil tengah-tengah. Yang bawah tak ambil istinja, tak belajar, tembak menendai. Istinja tak betul, akidah asas tak betul, ini tak tepat. Akhirnya boleh menyebabkan orang itu akhirnya jadi isim. Itu isim. Gila kepada fikir tentang zat Allah. Tu yang kat Masjid Tanah tuan-tuan lalu dulu tengok ada seorang tu dengan rubah dia isim, gila. Kadang kita tengok lalu-lalu begitu juga ada naik basikal, bawa dengan serban apa semua, isim. Sebab apa? Dia terlalu banyak berfikir tentang zat Allah. Sedangkan Allah Ta'ala kata tadi, Nabi kata, jangan kamu fikir tentang zat Allah. La ufakiru ala zatillah wa ufakiru ala halqillah. Kau fikir tentang kejadian Allah. Ini Allah Ta'ala buat pokok ni untuk apa? Allah Ta'ala jadikan langit begini-begini. Kalau hujan turun macam ni, apa jadi macam ni? Menyebabkan berlaku banjir, menyebabkan empangan boleh jadi. Itu yang kau fikir. Jangan kau fikir macam mana rupa Tuhan. Tuhan ini kalau begini apa jadi aku? Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa Tuhan beri aku begini, orang ini? Jawapannya kita boleh jadi gini. Sebab apa? Pandangan kita ini bukan ainul basyirah. Kita tidak ada ainul basyirah. Ainul basyirah ni mana dapat melihat sampai ke dalam. Ini para wali, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Kita ni cuma ainun, yang nampak saja pada pandangan kasar. Mana ada depan mata kita, itulah kita nampak. Belakang kita tak tahu lagi. Orang kalau nak pukul kita belakang tak tahu. Kecuali orang yang tertentu lah yang ada belajar ilmu istinrak ni, silat lain. Tapi dari segi umum tidak. Di fitrahnya kita tidak boleh melihat apa yang di belakang kecuali kita dapat lihat apa yang ada di depan. Fikir yang itu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dalam surah Al-Baqarah ayat kursi itu kan. Sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada kandungan ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki membentuk padanya. Maknanya apa yang Allah Taala beritahu, ilmu Allah itu dah ambil. Jangan kau lebih-lebih buat benda yang tak dinyatakan, tidak disebut oleh Allah dan Rasul. Kita berpandai-pandai. Ini kadang-kadang akhirnya dia kata semayang tu dalam hati je. Orang jadi akhirnya dia kata semayang dalam hati je. Tak boleh dia jadi susah. Sedangkan semayang tu, solat itu mesti dimulai dengan takbiratul ihram. Dengan perbuatan-perbuatan tertentu diakhiri dengan salam. Itu solat. Tak boleh dia kata solat itu hanya memandi dengan hati. Solat dengan hati, makan pakai hati. Boleh? Kan tak boleh pula. Cuba makan pakai hati. Okey. Dah makan dah? Dah makan sate, betul-betul. Hati kering tak? Solat gitu juga. Solat ini tentang perkara berkaitan dengan batin. Dia mesti dilaksanakan. Bagaimana rohani kita punya jasmani nak makan makanan, begitu juga rohani kita. Tapi dengan cara yang terarah.
Sebab tu Nabi ini diutuskan untuk memberitahu pertama akidah yang betul, yang kedua cara ibadah yang betul. Solat, sebab tu kita sebut solat, kita tak digalakkan sebut sembahyang. Sebab agama lain pun juga sembahyang. Pray, sembahyang. Kadang sembahyang tu pray tu doa, kadang dia sembahyang. Kristian sembahyang macam ni, Buddha macam ni, Tok Pekong macam ni, Hindu macam ni, Islam macam ni. Kalau budak-budak ada pakcik nak pergi mana? Pergi sembahyang. Jangan selalu Abel lu mau pergi mana? Orang mau pergi sembahyang. Oh, sama dengan sembahyang. Jumpa tak Tok Sami? Tok Sami pergi mana? Sembahyang juga. Sembahyang. Jadi tak begitu jelas. Jadi kalau kita Islam dapat sebut pergi solat. Kata solat ni pun tidak ada disebut di zaman jahiliah kecuali bila Islam datang. Itu juga pada wuduk, mengambil air sembahyang. Lebih tepat kita sebut berwuduk. Kalau buat apa ni? Kau nak berwuduk. Jangan sebut ambil sembahyang. Disebut ambil sembahyang maknanya kita guna untuk sembahyang. Sedangkan kita wuduk tu boleh digunakan untuk solat, wuduk tu boleh digunakan untuk tawaf, wuduk tu boleh digunakan untuk membaca Al-Quran. Wuduk tu digunakan untuk majlis-majlis keagamaan. Begitu orang azan berwuduk sunat. Itulah. Tak boleh kita sebut apa? Ambil sembahyang. Kalau ambil sembahyang maknanya kita guna untuk sembahyang. Jadi kalau macam mana kita nak guna? Tak guna orang kata aku nak ambil air tawaf, aku nak ambil air baca Quran. Tak ada. Kita sebut berwuduk. Jadi kalau dapat kita sebut selalu wuduk solat, wuduk. Begitu juga dengan apa? Puasa. Kalau dapat kita sebut shaim, siyam, shaim. Ana shaim, saya berpuasa. Sebab orang bukan Islam pun ada puasa juga. Fasting. Jadi kita nak bezakan di antara solat kita dengan sembahyang dia, nak bezakan puasa kita punya siam kita dengan puasa dia. Nak bezakan di antara zakat dengan sedekah. Dia derma juga. Kita tak boleh namakan zakat sebagai derma. Zakat ini sampai masanya, sampai haulnya, cukup nasabnya, cukup bilangannya, cukup hak milik kekal, kena beri, wajib. Kalau suka tak suka, kau wajib beri. Kalau kau tak beri, hukumnya haram, dosa. Tapi kalau derma, jadi hati bakhil. Ini derma saya RM1,000. Sebab perempuan minta. Kalau anda tak minta, RM1 itu. Enggak, tak boleh apa. Baik. Jadi Allah Ta'ala kata mengetahui sesuatu itu daripada ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang beritahu. Maknanya kita kena ambil ilmu tu daripada Allah. Maknanya kita ambil dari Quran dan sunnah Nabi. Tak boleh ambil itu mengikut kita punya fikiran. Kecuali benda macam mana? Benda-benda berkaitan dengan kehidupan manusia. Nak buat bangunan. Itu kena dalam kepakaran. Kan? Kepakaran. Kita nakkan pertanian. Itu kena dalam kepakaran pertanian. Cuma dalam Quran sebut benda-benda sebagai asas. Jadi kita kena belajar tentang perkara dengan ilmu fardu kifayah. Baik. Jadi kesimpulan daripada kuliah malam ini, kita kena lihat bahawa ma'rifatullah ini, mengenal Allah Ta'ala itu dengan yang pertama sekali asasnya mengenal Allah dari sifat-sifatnya. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ayat 2. Dialah Allah Tuhanmu, tiada ada Tuhan melainkan Dia, pencipta segala sesuatu. Kerana itu hendaklah kamu menyembah Dia. Kita menyembah Allah Ta'ala sebab kita kenal Dia, kita kenal sifat Dia. Kita cinta kepada seorang itu, perempuan itu, lelaki itu kerana pada sifat dia. Sifat yang penyayang, yang baik,
Kalau orang itu dia suka pada orang tu pada rupa dia, itu bahaya. Kenapa kau suka dia? Sebab dia handsome, mata dia ni. Tapi kalau mata dia buta, aku suka pada dia sebab bentuk badan dia. Habis besok kau dah kahwin dia gebuk dia pun, tu yang lelaki lain. Tapi kita suka perempuan itu, suka pada lelaki itu kerana sifat dia. Walaupun dia ada kekurangan dari segi wajahnya, telinganya kecil ke, hidungnya penyek ke, tapi sifatnya penyayang, bagus, baik, bertanggungjawab, kita lihat. Jadi kita kahwin dengan macam tu lah. Begitu dengan Allah Ta'ala, kita sembah dia kerana kita kenal sifat Allah. Allah yang punya sifat yang 41 tadi. Allah ni 99 nama yang dipanggil Asma'ul Husna. Tadi Imam baca Asma'ul Husna, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang baik-baik. Jadi waktu kita sembahyang, kita sembah Tuhan yang ada sifat itu, dan Tuhan yang punya sifat nama-nama yang baik. Itu. Tapi pada Allah dengan manusia tak sama. Allah Ta'ala ni kita tak boleh fikir tentang dia punya rupa dia punya apa. Tetapi kita kena lihat ada sifat-sifat Allah yang disampaikan oleh Nabi kepada kita semua. Jadi insyaAllah akan datang kita akan bincangkan tentang sifat-sifat Allah ini, yang mungkin contoh semua pun dah lupa, dah lama dah tinggalkan. Kadang-kadang setengah tu dia tak pergi sekolah agama tentang ni. Jadi dia pun terlupa tentang sifat-sifat Allah. Untuk tiga maqam Allah Ta'ala al-Wadis, apa perbezaannya antara sifat uluhiyah, sifat rububiyah, sifat-sifat Allah Ta'ala yang sumul, sifat-sifat Allah yang akmaliyah. Ini semua ada dalam perbincangan tentang ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah. Perkara utama tentang mengenal agama ialah kita kenal Allah Ta'ala. Itulah tadi untuk malam ni. Mana pada Allah Ta'ala salah silap daripada diri saya sendiri. Mohon ampunan. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa zayyinna bil akhlaqi santul hilmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.